Amy dah fikir masak-masak. Tapi kenapa dia? Sebab Amy tak percaya orang lain mengandungkan anak Zikri. Sayang, I takkan tinggalkan you. Anak Amy mana? Kenapa anak Amy macam ni? I tak nak anak Amy macam ni. Apa yang dah buat? Apa yang I buat? Itu bukan anak aku! Anak aku tak cacat! Kau memang jantan tak guna tau. Apa yang kurang dengan adik aku? Ni cantik sekolah macam tu. Kau tipu belakang kau berdiri macam ni. Apa yang buat sekarang semua tak kena kan kat mata you? Dia aja yang kena. Celia! Celia, kenapa? Kenapa? Dia mengandung! Aku bernikah dengan lelaki yang selama ini aku cintai. Itu saja sudah membuatkan aku bahagia. Tapi adakah bahagia ini akan kekal lama? Umi, bukan apa. Dah. Kalau rasa dia nak pantang kat sana, pergilah. Lepas tu jangan balik sini lagi dah. Tak apa, Umi. Dia berpantang kat sini. You merepek apa ni? Apa pula yang merepek? Apa yang Amy minta ni pelik lah ini. Duit hantaran pun dia tak minta. Itu je yang dia nak. Susah ke you nak tolerate? Mana pergi janji manis you yang you akan ada dengan Ainul? I ada Amy! Tak boleh nak bayangkan macam mana you dengan perempuan lain. Nak Umi dengan Abah pergi sana, sembah kamu satu keluarga, baru Umi dengan Abah boleh jumpa anak sendiri. Macam tu. Apa ni Zik? Semenjak aku tak pernah diajar untuk menipu. Sekarang ni kau nak suruh aku menipu untuk dapatkan anak kau. Gila ke apa? Kenapa kau kahwin dengan dia? Kau kahwin dengan dia sebab kau nak anak kan? Kalau kamu anak Umi, sayang Umi dengan Abah, tolong jangan seksa diri sendiri. Dia tak boleh. Saya boleh faham awak. Cuma saya minta awak tolong saya untuk fahamkan awak. Apa hak saya, Zik? Apa hak dan kekuatan saya untuk saya bagi tahu awak yang saya sayang awak, saya cintakan awak? Okey, baik. Itu tadi sedutan daripada beberapa episod, dan sekarang pula saya memperkenalkan watak-watak yang terlibat dalam cerita tersebut, iaitu yang pertama Emma Maembong sebagai Emilia, yang kedua Amira Rosli sebagai Dia, dan yang ketiga Amar Bahrin sebagai Zikri, iaitu suami kepada Emilia, dan yang keempat Dini Skidzam sebagai Najib, yang seterusnya Sabrina Ali sebagai Nat, iaitu kakak kepada Emilia, dan seterusnya Lisdawati sebagai Lia, iaitu Umi Dia, dan seterusnya lagi Fauzi Nawawi sebagai Sufyan, iaitu abah kepada Dia, dan yang terakhir adalah Bella sebagai Kila, iaitu kawan karib kepada Dia. Seterusnya pula kita masuk kepada sedikit sinopsis untuk drama Cemburu Seorang Perempuan, di mana Zikri selamat bernikah dengan kekasih hatinya Amy. Anak sulung mereka tidak sempurna di mata Amy, jadi dia sentiasa mendoakan bayi yang keduanya sempurna supaya semua orang melihat keluarga mereka sebagai keluarga yang sempurna dan cantik. Semasa kehamilan yang kedua, Amy mengalami keguguran, mengalami satu kemalangan dan tidak boleh hamil lagi. Berputus asa, Amy mencadangkan agar Zikri berkahwin dengan kawan baik mereka, iaitu Dia, yang mana Amy percaya dia tidak akan pernah mengkhianatinya dengan jatuh cinta dengan Zikri. Malangnya semuanya menjadi tidak seperti rancangan Amy. So di sini perjalanan ceritanya ni, di mana mula-mulanya Amy ni Zikri berkahwin dengan Amy, dan Amy melahirkan anak yang pertama, tetapi macam kita lihat dekat sedutan tadi, Amy tidak dapat menerima kehadiran anaknya yang pertama kerana anaknya yang pertama itu mengalami kecacatan. Jadi dia menyorokkan anaknya tu sepanjang dari kecil sehingga besar, dalam umur 4-5 tahun macam tu, dia still lagi sembunyikan anaknya tu daripada kawan-kawannya, sebab dia tidak maulah diejek ataupun ditertawakan oleh kawan-kawan dia yang lain. So dia sentiasa berdoa dan mengharapkan untuk bayi yang seterusnya, sebab satu hari itu Amy mendapati yang Amy
mengandung sekali lagi. Jadi Amy berharap dan berdoa setiap hari supaya anak yang bakal dia lahirkan ni sempurna, tiada cacat celanya, cantik, sebab dia mau buktikan, dia mau beritahu kepada semua orang bahawa dia mempunyai keluarga yang cantik dan cukup sempurna. Jadi ada satu episod ni Amy terjatuh dekat bilik mandi. Lepas tu macam dekat dalam toilet lah macam tu. Lepas tu Amy dia rasa macam dia risau lah, takut ada apa-apa jadi, takut berlaku kecacatan. Jadi dia call doktor peribadi dia. Dia tanyalah akan memberi kesan ke dekat baby dia. Sampai macam tu sekali lah yang dia ni risau sangat dengan anaknya, anaknya yang lahir tu akan cacat. So ada satu hari, pada suatu hari ni Zikri dan dia cuba untuk membuat surprise, kalau orang panggil baby bed, macam tu lah, macam menyambut kelahiran bayi baru lah kan. So Amy dengan dia ni kan best friend, so diorang mau buat surprise untuk Amy. Jadi bila Amy ajak keluar ke macam tu lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu Zikri menolak. Zikri cakap Zikri ada meeting macam tu. Jadi sebenarnya Zikri cuba untuk membuat alasan kepada Amy sebab dia mau pergi keluar beli barang semua macam tu kan dengan dia. Lepas tu tiba-tiba masa Amy tengah reverse dia punya kereta, tiba-tiba ternampak kelibat suami dia Zikri dengan dia. Jadi timbullah rasa cemburu dia dekat situ. Lepas tu berlakulah kemalangan, dan kemalangan tersebut menyebabkan Amy mengalami keguguran, dan juga rahim Amy terpaksa dibuang dan Amy tidak dapat melahirkan anak lagi lah. Jadi bila dapat tahu benda tu, Amy pun mulalah rasa risau, gelisah yang dia akan ditinggalkan oleh suaminya. So dia berfikir tiba-tiba kakak dia, kakak Emilia, iaitu Sabrina Ali yang dikenali sebagai Nat dalam cerita tersebut, dalam drama tersebut, memberi satu cadangan kepada Amy. Dia beritahu apa kata dia bagi cadangan dekat adik dia. Apa kata contoh dialek dia lebih kurang macam ginilah. Senang-senang kau cari je orang lain yang bodoh-bodoh yang kau boleh kawal, kau boleh kawal depan mata kau, yang boleh buatkan kau yang boleh buat anak untuk kau dengan Zikri macam tu. So semua dalam genggaman kau, dalam tangan kau, semua kau kawal dekat depan mata kau macam tu. So Amy pun macam berfikir, dia macam setujulah dengan cadangan kakak dia tu kan. Jadi dia fikir dia ambil dia tu, dia cadangkan dia tu yang akan menjadi bahan dia tu lah, yang menjadi yang akan menjadi isteri Zikri yang kedua untuk sebagai ibu tumpang lah kepada mereka. Jadi kiranya macam dia ni dijadikan sebagai macam lebih kurang kilang buat anak lah macam tu. Kiranya dia just melahirkan anak untuk Zikri dan juga Amy. Sebab dia yakin sebelum bernikah, sebelum Amy dan Zikri berkahwin, Amy sempat bertanya kepada dia waktu zaman college dulu, bertanya adakah dia mempunyai perasaan suka ataupun cinta kepada Zikri, tetapi
dia menidakkan perasaan dia tu yang sebenarnya dia suka dekat Zikri tu, sebab yalah best friend, kalau best friend nama lelaki dan perempuan mustahil tiada perasaan antara satu orang kan. So dia sebenarnya ada perasaan dekat Zikri, tetapi dia tidak mengakui perasaan tu. Sebab juga dia mengetahui yang Zikri tu suka dekat Amy kan. So untuk kebahagiaan sahabat karib dia tu, dia sangguplah berkorban macam tu. Jadi Amy percaya yang dia tidak akan suka jatuh cinta dekat Zikri, sebab Amy tidak tahu pun perasaan dia yang sebenarnya kan. Sebab itulah dia mencadangkan dia berjumpa dalam satu episod tu, dalam episod 3 lebih kurang macam tu. Amy datang berjumpa dekat dia, memberitahulah hajat dia yang dia ingin dia ingin dia untuk berkahwin dengan Zikri sebagai isteri yang kedua. Lepas tu Amy berfikir dia tidak akan senang-senang untuk menerima cadangan tersebut. Jadi Amy pun berfikir satu sebab lah supaya Amy tu dapat menerima cadangan tu. Jadi Amy sengaja membuat macam mengungkit lah dekat dia, bagitahu anggap sahajalah yang itu tu sebagai sebagai ganti yang Amy tidak dapat melahirkan anak tu disebabkan dia dan juga Zikri. So dia kena bertanggungjawab atas ketidakdapat hamil Amy tersebut. Jadi beberapa hari dia asyik berkurung di dalam bilik memikirkan hal tersebut, dan akhirnya dia bersetuju untuk menikahi Zikri. Untuk menikahi Zikri kerana dia berpendapat kalau ini sahaja cara untuk dia menebus dia punya dosa. Jadi dia sanggup untuk menjadi isteri kedua Zikri. Baik, kita masuk pula kepada pilihan untuk watak membuat keputusan. Di sini saya ambil watak dia lah, sebab sebenarnya dalam cerita dalam drama ni ada 3 orang yang mempunyai dilema untuk membuat keputusan. Zikri pun ada dilema dia, Amy pun ada dilema dia juga, dan dia pun ada juga dilema dia. Tapi saya memilih watak dia, di mana dia ada 2 pilihan. Sama ada dia menerima cadangan Amy untuk bernikah dengan Zikri, ataupun dia menolak cadangan Amy tersebut dengan mendengar nasihat uminya untuk tidak meneruskan perkahwinan tersebut. Jadi di sini dia mempunyai 2 pilihan, sama ada menerima ataupun tidak. Baik, selanjutnya pula nilai yang diutamakan oleh watak apabila membuat keputusan itu. So, nilai yang diutamakan oleh watak dia ni adalah yang paling utama pengorbanan dan juga amanah. Pengorbanan ini di mana dia sanggup mengorbankan kebahagiaan hidupnya semata-mata untuk melihat sahabat karibnya bahagia. Yang kedua, nilai amanah. Dia sentiasa menunaikan janji yang telah dibuat oleh Amy, walaupun kadang-kadang dia merasakan dia tidak membuat janji tersebut, tetapi disebabkan Amy yang terlalu macam mendesak, meyakinkan bahawa dia dan Amy pernah membuat perjanjian tersebut. Jadi dia pun terpaksa menunaikan janji tersebut. Macam selepas bernikah, ada satu episod tu, selepas bernikah, Amy datang berjumpa dekat dia. Lepas tu Amy ingatkan semula. Tapi sebenarnya memang Amy belum pernah cakap pun dekat dia. Sebab sebelum tu Amy cuma memberitahu bahawa
dia perlu berkahwin dengan Zikri atas untuk tanggungjawab, untuk bertanggungjawablah atas masalah ni kan. Jadi dia pun berfikir, betulkah kita ada buat perjanjian ni sebelum sebelum bernikah, sebelum ni. Lepas tu Amy pun cakap, adalah dia bilang macam tu. Adalah dia, takkanlah tak ingat, dia bilang macam tu. Lepas tu dia pun macam menegakkan lah yang dia tiada pun, seingat dia tiada pun buat perjanjian tu. Jadi dia cakap lah, iyakah ada buat? Tak ada lah, saya rasa tak ada. Jadi Amy mengeras. Amy cakap, ada lah dia. Ada, dia cakap. Jadi dia takut yang dia tu tidak ikut rancangan dia, tidak ikut seperti apa yang dia rancang. Jadi dia bertegas dengan cadangan dia tu. Seterusnya, sebab mengapa watak membuat keputusan itu. Yang pertama, mengakui kesilapan diri, dan yang kedua adalah nekat. Mengakui kesilapan diri di mana dia mengakui kesilapannya kerana berbohong dengan Amy hingga menyebabkan Amy kemalangan dan keguguran. Dia ingin menebus salahnya. So di sini watak tersebut, dia membuat keputusan untuk bernikah dengan Zikri adalah kerana semata-mata untuk menebus salahnya. Dalam satu episod dia berkata dekat sebab sudah dinasihati oleh uminya kan. Jadi dia bercakap, kalau inilah satu-satunya cara untuk dia tebus silap dan dosa dia, dia sanggup. Dia cakap macam tu. So kiranya dia ni baik lah. Lepas tu dia mengakui lah kesilapan diri dia. Ya, dia mengaku yang dia berbohong. Dia dan Zikri bersubahat berbohong dekat Amy. Tapi bagi saya bukanlah berbohong macam mana pun, sebab diorang berbohong pun untuk buat surprise dekat Amy kan. Nah, yang seterusnya nekat. Dia nekat dengan keputusan untuk bernikah dengan Zikri walaupun telah dinasihati uminya agar tidak meneruskan perkahwinan tersebut kerana tidak mudah bagi seorang perempuan untuk bermadu. Jadi dalam episod 4 tu dia telah membuat keputusan yang dia ingin bernikah dengan Zikri. Jadi umi dia pun terkejut dengan keputusan tersebut kerana seperti yang sedia maklum, Zikri telah berkahwin dengan Amy. Jadi maksudnya situ Zikri sudah ada isteri. Jadi kalau Amy berkahwin dengan Zikri, ini bermaksud yang dia tu terpaksa untuk bermadu. Jadi umi dia ni tidak bersetuju lah, sebab bukan mudah. Mana-mana perempuan pun tidak akan rela untuk dimadukan. Okay, jadi sakit untuk bermadu. Jadi sedangkan ada di dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman bahwasanya lelaki yang yang mempunyai madu tidak akan pernah dapat berlaku adil terhadap madu-madunya, terhadap isteri-isterinya. Dia tidak akan dapat berlaku adil. Tapi walaupun telah dinasihati oleh uminya, dia bernekat juga dengan keputusan tersebut demi untuk kebahagiaan sahabat karibnya. Jadi dia sanggup untuk berkorban.
Kaitan keputusan tersebut dengan teori etika profesional. Yang pertama, teori nilai dan struktur, di mana watak itu mementingkan amanah yang dipegang dan tidak mengambil kira kepentingan dirinya. So maksudnya walaupun kebahagiaan dia tu terkorban, tetapi dia sanggup untuk berkorban untuk kebahagiaan sahabat karibnya. Kiranya demi memegang sebuah amanah daripada perjanjian dia dengan Amy tu. Yang kedua, teori utilitarisme, di mana teori utilitarisme ni berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada semua orang ataupun kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. Maksudnya mementingkan jumlah minoriti daripada priority. Maksudnya macam tadilah dia ni mempunyai satu personality yang di mana dia tidak kisah dengan kebahagiaannya, tetapi dia kisah dengan kebahagiaan orang ramai. Kiranya kalau ada pilihan di antara kebahagiaan diri dia ataupun kebahagiaan orang di sekeliling dia, dia akan memilih kebahagiaan orang-orang di sekeliling dia. Dia memilih yang mana lebih banyak mendapat kebahagiaan. So dia tidak kisah pun kalau kebahagiaan, dia tidak mementingkan kebahagiaan dirinya, tetapi dia mementingkan kebahagiaan orang-orang di sekelilingnya. Baiklah, yang terakhir, adakah watak membuat keputusan yang betul? Bagi saya tidak. Saya tidak bersetuju dengan keputusan dia untuk berkahwin dengan Zikri atas tuntutan Emilia dan sanggup bermadu. Ini kerana Amy hanya menggunakan dia sebagai ibu tumpang. Amy buat dia tu tidak ubah seperti kilang membuat anak. So sebab tu saya tidak setuju. Dan untuk kepentingan diri Amy sendirilah tanpa memikirkan kebahagiaan dia. So saya tidak bersetuju lah dengan keputusan dia sebab pada awal-awal pun dia boleh saja menolak keputusan tersebut kerana dia tidak bersalah pun dalam hal tu kan. Dia dan Zikri sebenarnya cuma ingin membuat surprise dengan Amy, tetapi Amy mempergunakan di atas kebaikan dia tu, jadi dan atas status persahabatan. Jadi Amy mempergunakan dia lah sebab Amy tahu dia ni sanggup berkorban apa saja demi kebahagiaan sahabat-sahabatnya. Jadi dia boleh saja menolak keputusan tersebut dan membina kebahagiaan dia sendiri. Tidak perlulah menyiksa diri dia kan. Betul. Kalau saya di tempat dia, saya akan terima nasihat daripada Umi. Untuk tidak meneruskan perkahwinan tersebut. Sebab ni semua ni semua hanya kepentingan untuk kepentingan Amy je kan. Padahal Zikri sudah bagi tahu pun dekat Amy yang Zikri tidak kisah pun kalau Amy tu tidak dapat mengandung lagi kan. Sebab Zikri sayang sangat-sangat dengan Amy tu kan. Lagipun ada aja seorang lelaki dalam cerita ni, watak dia sebagai Najib tu, ada aja Najib tu yang suka dekat dia tu kan. So daripada dia kahwin dan terpaksa bermadu, lebih baik dia berkahwin dengan Najib je. So dia boleh bina dia punya kebahagiaan, tidak perlulah ketepikan kebahagiaan diri dia kan. Kita boleh
Sebab kita boleh tolong orang kan, kita boleh tolong orang, kita boleh kesian dengan orang. Sahabat memang sahabat, tapi tidaklah sampai mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Sebab kita sendiri pun memerlukan kebahagiaan kan. Kita pun perlulah cari kebahagiaan diri kita sendiri. So saya tidak bersetuju lah dengan dengan keputusan dia ni. So itu saja daripada saya. Saya nasihatkan tengoklah cerita ni. Tengoklah drama ni, tak banyak pun, ada 20 episod je. Sedih, dapat sedih, memang sedih sangat. Lepas tu banyaklah dilema-dilema yang berlaku di dalam setiap episod ni kan. Lepas tu banyaklah memberi pengajaran. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.